Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Okay, apa khabar semua pelajar-pelajar? Saya harap semuanya sihat. Kita mulakan untuk PDBC kita hari ini. Hari ini saya akan menjelaskan tentang satu tajuk yang menarik. Tajuk ini adalah berkaitan dengan tema 2, iaitu transformasi masyarakat berlaku apabila perluasan kuasa barat telah membawa kepada perubahsuaian dalam pentadbiran. Jadi kita akan lihat di bahagian ini, bagaimana perluasan kuasa British itu telah membawa kepada perubahan dari segi pentadbiran, khususnya di negeri-negeri Melayu Utara yang sebelum ini berada di bawah naungan Siam, iaitu Perlis, Kedah, Kelantan dan Terengganu. Soalan yang akan kita bincangkan pada hari ini adalah, apakah perubahan-perubahan pentadbiran di negeri-negeri Melayu tidak bersekutu selepas tahun 1909? Tadi sikit sebanyak saya telah menerangkan tentang latar belakang soalan ini. Okey, seperti biasa, setiap satu soalan dia akan menyumbang 20 markah. Jadi bagaimana kita nak menguruskan soalan ini dalam masa 30 minit untuk memastikan kita memperolehi 20 markah. Para pelajar, bila kita sebut negeri-negeri Melayu tidak bersekutu, negeri-negeri Melayu tidak bersekutu merangkumi Perlis, Kedah, Kelantan dan Terengganu di utara Semenanjung Tanah Melayu, dan satu lagi adalah Johor di selatan Semenanjung Tanah Melayu. Jadi kelima-lima negeri ini dikenali sebagai negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Dalam soalan yang saya kemukakan tadi, soalan ini berkaitan dengan perubahan yang berlaku kepada negeri-negeri Melayu Utara akibat daripada Perjanjian Inggeris-Siam 1909 ataupun Perjanjian Bangkok. Keempat-empat negeri Melayu Utara ini telah diserahkan kepada pentadbiran British. Ini yang membawa kepada pengenalan sistem pentadbiran barat, di mana seorang pegawai British yang bernama penasihat British diletakkan di setiap negeri tersebut untuk menerima ataupun membantu Sultan dalam pentadbiran negeri. Pelajar, ada perkara penting yang perlu kita faham ni. Sebelum Perjanjian Inggeris Siam ditandatangani pada tahun 1909, ada beberapa perkara penting yang membawa kepada keperluan kedua-dua pihak untuk mengadakan perjanjian ini. Siam pada waktu itu mahu menamatkan Perjanjian Sulit 1902 yang ditandatangani dengan British. Jadi Siam perlu mengadakan satu perjanjian baru untuk menamatkan Perjanjian Sulit 1902 itu. Tak bagi pihak British pula, British perlu meletakkan kuasanya di negeri Melayu Utara untuk memastikan perluasan kuasanya dan kekuasaannya ke atas ekonomi tanah Melayu dapat diteruskan dan tidak berlaku saingan daripada kuasa-kuasa barat yang lain, seperti Rusia, Jerman, Perancis dan juga Amerika Syarikat. Tindakan ini hanya boleh dibuat apabila British berjaya meletakkan kuasanya di negeri Melayu Utara, di mana seorang pegawai British yang bernama penasihat British akan diletakkan di negeri-negeri Melayu Utara, iaitu Kedah, Perlis, Kelantan dan Terengganu, kemudian Johor, untuk memastikan negeri-negeri tersebut tidak akan menyerahkan negeri mereka kepada mana-mana kuasa barat. Jadi secara tidak langsung, negeri Melayu Utara dan Johor ini menjadi benteng kepada keselamatan British dalam usahanya untuk memperluaskan kuasanya di tanah Melayu. Dalam soalan seperti yang saya terangkan sebelum ini, ada 4 elemen penting yang mesti pelajar tentukan dahulu sebelum menjawab soalan.
Contoh, apakah perubahan-perubahan pentadbiran di negeri Melayu tidak bersekutu selepas tahun 1909? Okey, dalam soalan seperti ini, dia mengandungi 4 perkara, iaitu dari segi tugasan, kehendak soalan, latar tempat dan latar masa. Jadi kita kena faham dahulu sebelum kita menjawab sesuatu soalan. Soalan yang akan saya huraikan pada hari ini berkaitan dengan apakah perubahan-perubahan pentadbiran di negeri-negeri Melayu tidak bersekutu selepas tahun 1909. Seperti yang saya jelaskan tadi, dalam soalan ini yang pertama kita kena tentukan dari segi tugasan. Tugasannya ialah apakah. Itu adalah tugasan. Kita hanya memberikan apakah, menjelaskan apakah yang berlaku. Contoh, dari segi kehendak soalannya, iaitu perubahan-perubahan pentadbiran di negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Perubahan-perubahan pentadbiran di negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Itu adalah kehendak soalan. Dan dia juga merujuk kepada tempatnya. Di mana latar tempat itu. Jadi bila kita menjelaskan tentang perubahan pentadbiran di negeri Melayu tidak bersekutu, iaitu Kedah, Perlis, Kelantan dan Terengganu. Okay, walaupun ada 5, iaitu Johor. Ini saya akan jelaskan kenapa kita tidak perlu menjelaskan tentang Johor. Kemudian selepas tahun 1909, itu adalah dari segi latar masa. Okay, latar masa. Itu menjurus kepada apa yang berlaku selepas tahun 1909. Kenapa dipilih tahun 1909? Apa yang berlaku pada tahun 1909? Okay, itulah yang menjadi persoalan yang perlu kita jelaskan dalam menjawab soalan ini. Ada beberapa perkara yang perlu kita jelas sebelum kita menjawab sesuatu soalan. Misalnya yang pertama berkaitan dengan soalan ini, kita perlu faham berkaitan dengan perubahan-perubahan pentadbiran. Apakah pentadbiran? Apa yang dikatakan sebagai pentadbiran? Apakah yang ada dalam pentadbiran? Apakah perkara-perkara yang ada dalam pentadbiran? Mungkin organisasi pentadbiran. Dari segi siapa yang memerintah? Okay, bagaimana pemerintahan itu dijalankan? Okay, dari segi undang-undang, peraturan yang digunakan. Okay, semua itu merangkumi aspek-aspek berkaitan dengan pentadbiran. Okay, dan kita kena faham, okay, apakah kaitannya dengan pentadbiran tadi. Mungkin dia berubah. Bila berubah, apa kesannya bila berlaku perubahan? Okay, bagaimana dia berubah? Okay, semua itu adalah perkara-perkara yang perlu kita fikirkan. Okay, yang boleh kita jelaskan. Sebab bila kita mengembangkan isi kita dalam takulan, jadi kita akan memberikan satu takulan yang baik dan mendalam. Okay, perkara yang kedua dalam soalan ini, kita kena jelas, iaitu negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Okay, bila sebut negeri Melayu tidak bersekutu, merangkumi 5 negeri ini. Itu Kedah, Perlis, Kelantan, Terengganu dan Johor. Okay, walaupun ini bukan satu entiti, okay, bukan satu persekutuan yang menggambarkan gabungan kelima-lima negeri ini. Tidak seperti negeri Melayu bersekutu. Beza. Ini hanya satu proses untuk mengenali 5 negeri ini sebagai negeri yang tidak sama seperti negeri Melayu bersekutu, iaitu negeri yang dikenali sebagai negeri Melayu yang tidak bersekutu, kerana mereka menerima dan berada di bawah naungan ataupun perlindungan British. Dengan British meletakkan seorang pegawai British. Jadi pegawai British itu bernama penasihat British. Jadi British telah meletakkan kuasanya di negeri-negeri Melayu pada waktu ini. Yang pertama adalah pentadbiran negeri-negeri Selat di di Pulau Pinang, Melaka dan Singapura. Dan yang kedua, British ada pentadbiran yang dipanggil sistem resident. Dan kemudian keempat-empat negeri, iaitu Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang digabungkan di bawah satu persekutuan 1856. Dan yang ketiga, inilah dia, dikenali sebagai negeri Melayu tidak bersekutu, iaitu Perlis, Kedah, Kelantan dan Terengganu. Diletakkan di bawah pengaruh British setelah Siam menyerahkan
hak kedaulatannya ke atas negeri tersebut kepada British. Okay, melalui perjanjian Inggeris-Siam 1909. Jadi soalan ini selepas 1909. Jadi kita perlu menerangkan apakah perubahan pentadbiran yang berlaku di 4 negeri tersebut selepas diserahkan oleh Siam kepada British. Tahun 1909, melalui perjanjian Bangkok 1909 ataupun perjanjian Inggeris-Siam tahun 1909. Jadi perkara-perkara ini pelajar perlu fahami dengan jelas dengan baik. Jadi waktu ini selepas 1909 ada 3 bentuk pentadbiran British di tanah Melayu, iaitu Negeri-Negeri Selat, Negeri Melayu Bersekutu yang kemudian dipanggil Persekutuan 1896, dan satu lagi adalah Negeri Melayu Tidak Bersekutu. Jadi sebelum Perang Dunia Kedua, pentadbiran British di tanah Melayu terdiri daripada 3 bentuk pentadbiran ini. Negeri Selat di bawah seorang Governor British, Negeri-Negeri Melayu Tidak Bersekutu di bawah penasihat British, Negeri-Negeri Melayu Bersekutu di bawah seorang Resident. Kemudian dia ada di bawah Persekutuan 1896 pula, di bawah seorang Pesuruhjaya Tinggi British yang masih mengekalkan Resident dan juga Ketua Setiausaha. Ini adalah bentuk-bentuk pentadbiran British. 3 bentuk pentadbiran British di tanah Melayu sebelum Perang Dunia Kedua. Jelas ya pelajar? Hari ini kita nak faham apakah perubahan pentadbiran yang berlaku khususnya di Kelantan, di Terengganu, Kedah dan Perlis apabila keempat-empat negeri ini diserahkan oleh Siam kepada pentadbiran British melalui perjanjian Inggeris Belanda 1909. Dalam format jawapan dijawab dalam masa 30 minit menggunakan format esei. Jadi dalam esei yang kita tulis mesti merangkumi 3 perkara ini. Pertama, pengenalan. Kedua, isi. Dan yang ketiga, penutup. Jadi ketiga-tiga proses ini kita perlu gabung jalinkannya dengan baik untuk menjawab berdasarkan tugasan yang diberikan tadi, iaitu apakah apakah perubahan-perubahan pentadbiran di negeri-negeri Melayu Tidak Bersekutu selepas tahun 1909. Jadi kita mesti huraikan perkara-perkara ini dan menjawab kehendak soalan berdasarkan kepada format esei, iaitu pengenalan, isi dan penutup. Langkah yang pertama pelajar, bila kita menjawab esei, perenggan yang pertama kita mesti menulis pengenalan berkaitan dengan soalan tadi. Apakah perubahan-perubahan pentadbiran di negeri Melayu Tidak Bersekutu selepas tahun 1909? Kita nak melihat apakah perubahan yang berlaku apabila British mengambil alih negeri-negeri Melayu Utara daripada naungan Siam tadi. Itu yang kita perlu jelaskan. Jadi dalam pengenalan, pengenalan kita boleh tulis apa sahaja, tetapi tidak ataupun bukan berkaitan dengan isi. Tapi kita boleh tuliskan apa sahaja yang berkaitan dengan soalan tadi. Ini bukan isi. Pengenalan bukan isi, tetapi apa sahaja berkaitan dengan soalan. Contoh, kita boleh jelaskan tentang latar belakang soalan ini. Misalnya, macam mana wujudnya negeri Melayu Tidak Bersekutu itu? Apa yang berlaku selepas tahun 1909? Kenapa dia pilih tahun 1909? Apa yang berlaku pada tahun 1909? Dari segi latar masa, tempatnya negeri Melayu Tidak Bersekutu itu. Dari segi definasi juga kita boleh jelaskan. Itu semua kita boleh sebut, kita boleh nyatakan dalam pengenalan. Pengenalan tidak perlu panjang. Dalam masa 3 minit, mungkin 3 ayat atau 4 baris sudah mencukupi. Pelajar, kita mula dengan pengenalan. Dalam soalan ini, kita boleh mulakan pengenalan itu dengan beberapa perkara. Misalnya, kita menjelaskan tentang bagaimana pada tahun 1909 dengan termenterainya perjanjian Inggeris-Siam ini ataupun perjanjian Bangkok bermakna pentadbiran negeri Melayu Utara, iaitu Kedah, Perlis, Kelantan dan Terengganu diserahkan kepada British oleh Siam.
Jadi Siam tidak ada lagi ikatan dengan negeri-negeri Melayu Utara. Semua hak dia ke atas negeri Melayu Utara itu telah diserahkan kepada British. Itu yang pertama. Yang kedua, perjanjian ini juga telah menetapkan sempadan di antara Siam dengan Tanah Melayu. Sempadan di antara Siam dengan Tanah Melayu. Dan yang ketiga, perjanjian Bangkok juga memberi jaminan kepada British untuk memonopoli perdagangan di Tanah Melayu. Maksudnya British boleh meneruskan kekuasaannya ke atas negeri-negeri utara di Tanah Melayu. Dan kita juga boleh jelaskan dalam soalan ini, dalam pengenalan, di mana Johor kita tidak masukkan dalam perubahan pentadbiran selepas 1909. Disebabkan Johor tidak terlibat dengan perjanjian Inggeris-Siam 1909. Walaupun Johor adalah dikenali juga sebagai negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Keadaan ini disebabkan kelima-lima negeri ini menerima seorang penasihat British, yang merupakan pegawai British yang dilantik, yang menandakan pemerintahan secara tidak langsung kuasa barat ini ke atas negeri-negeri tersebut. Langkah seterusnya, setelah kita menulis pengenalan, perenggan yang kedua, kita boleh mulakan dengan isi yang pertama. Jadi sebelum kita menulis isi, pelajar kena faham betul-betul kehendak soalan. Sebab isi itu adalah kehendak soalan. Bagaimana kita menjawab kehendak soalan itu? Kalau kita lihat soalan ini, kehendak soalannya adalah perubahan-perubahan pentadbiran di negeri Melayu tidak bersekutu. Perubahan pentadbiran. Jadi kita kena faham. Yang pertama, menjelang tahun 1919, negeri Melayu tidak bersekutu mengalami beberapa perubahan dalam pentadbiran. Semua itu berlaku selepas 1909. Khususnya di Kelantan, di Terengganu, di Kedah dan juga Perlis. Apabila Sultan setiap negeri di utara ini menerima seorang penasihat British. Jadi perubahan dari segi pentadbiran itu berkaitan dengan bidang kuasa Sultan, pembesar, undang-undang dan juga struktur wilayah ataupun jajahan yang diwujudkan pada waktu itu, ataupun struktur politik. Jadi semua itu perlu kita jelaskan dalam isi, untuk memberikan satu jawapan yang baik dan menjawab kehendak soalan. Sebelum kita mula perenggan kedua dengan isi yang pertama, pelajar kena faham tentang apa yang saya katakan tadi dari segi pengetahuan. Sebab kita dinilai dari segi pengetahuan. Pengetahuan itu adalah kehendak soalan. Jadi kita menjelaskan apa yang kita tahu tentang kehendak soalan. Itu dipanggil pengetahuan. Perubahan dalam pentadbiran. Perubahan pentadbiran negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Kita nak jelaskan apakah perubahan pentadbiran yang berlaku di Terengganu misalnya. Dan itu adalah satu pengetahuan yang perlu kita jelaskan. Fakta yang pertama dalam pengetahuan itu ada fakta. Dan fakta ini mesti dihuraikan. Terengganu, apakah perubahan pentadbiran yang berlaku di Terengganu dari segi kedudukan Sultan pada waktu itu. Dan kita huraikan. Dan kita huraikan, memberi huraian lanjutan dan contoh-contoh yang sesuai dengan huraian tersebut. Ini akan menyebabkan kita punya jawapan dari segi takulannya juga berkembang. Dan dia telah menjelaskan pengetahuan kita tentang Terengganu tadi dari segi perubahan pentadbirannya sangat jelas. Itu yang diperlukan bila kita menjawab soalan. Jadi pengetahuan kita yang jelas tentang perubahan pentadbiran di Terengganu, iaitu salah satu negeri Melayu tidak bersekutu, di mana penjelasan itu akan berkembang berdasarkan fakta dan huraian serta contoh yang diberikan. Ini akan memberikan satu jawapan yang baik. Fakta hanya jadi pengetahuan jika boleh dijelaskan dengan baik, tersusun dan contoh yang relevan serta mendalam. Semua ini akan menjumbang kepada
Markah berkaitan dengan pengetahuan 8 markah dan takulan 6 markah. Pengetahuannya bagus, sudah pasti pengetahuannya bagus, takulannya bagus, dia akan memberi markah yang baik untuk kedua-dua ini. Dan sudah pasti nanti komunikasinya juga akan menjadi baik. Inilah kemahiran yang perlu kita kuasai. Jelas. Isi yang pertama berkaitan dengan perubahan dalam pentadbiran di negeri Terengganu. Banyak perubahan berlaku di Terengganu dan Kelantan khususnya. Apabila negeri-negeri Melayu Utara ini diserahkan oleh Siam kepada British. Itu yang kita nak jelaskan. Dari segi pengetahuannya, apakah perubahan dalam pentadbiran di Terengganu. Fakta ini kita kena huraikan. Ini yang saya katakan sebagai huraian 1 sampailah 5. Kita menghuraikan fakta ini, iaitu perubahan dalam pentadbiran di Terengganu. Misalnya yang pertama, Sultan Zainal Abidin menentang perjanjian Bangkok dan enggan menerima penasihat British dan hanya menerima ejen British untuk mengawal hubungan luar Terengganu. Ini adalah di peringkat permulaan. Kebangkatan baginda pada tahun 1918 menyebabkan pengganti baginda iaitu Sultan Muhammad II setelah didesak oleh British akhirnya bersetuju menerima seorang penasihat British iaitu J.L. Hampers di Kemaman. Ini yang berlaku. Ini menandakan Terengganu menerima seorang penasihat British. Maka bermulalah penguasaan British di Terengganu. Seterusnya, apabila seorang penasihat British diletakkan di Terengganu, bidang kuasa Sultan berpindah kepada penasihat British. Sebab penasihat British ini akan menasihatkan semua perkara berkaitan dengan pentadbiran kecuali agama Islam dan juga adat istiadat Melayu pada waktu itu. Tetapi pelajar kena faham penasihat British ini tidak seperti residen. Penasihat British ini sebenarnya dia tidak mempunyai kuasa untuk memastikan Sultan menerima nasihatnya. Tapi kalau kita lihat dalam sistem residen memaksa Sultan menerima nasihatnya. Sehingga yang memerintah adalah residen, bukannya Sultan. Itu bezanya residen dengan penasihat British. Apa yang dibuat oleh British yang menyebabkan perubahan dalam pentadbiran di Terengganu? Contoh, apabila penasihat British diletakkan di Terengganu, penasihat British telah mengurangkan allowance bulanan Sultan Muhammad II daripada 9,500 pound kepada 3,500 pound setahun. Itu perubahan dari segi pentadbiran berlaku. Dari segi mengurangkan allowance Sultan yang pertama. Kedua, penasihat British juga dibenarkan hadir dan bersuara dalam mesyuarat majlis negeri yang sebelum ini terdiri daripada orang Melayu dan Sultan sahaja. Sekarang ada seorang orang berbangsa Eropah, itu orang Inggeris yang berada di dalam majlis mesyuarat negeri. Itu adalah perubahan dalam pentadbiran dan mereka boleh bersuara dalam majlis atau majlis mesyuarat tersebut. Seterusnya, apa yang berubah adalah penasihat British telah membentuk beberapa jajahan seperti Besut, Dungun, Kemaman, Kuala Berang, dan setiap jajahan ditadbir oleh ketua jajahan. Ini ketua jajahan, dan penolong penasihat British juga dilantik di Kemaman dan Besut untuk membantu Pesuruhjaya Kemaman dan Besut. Ini membantu Pesuruhjaya Kemaman dan Besut. Ini adalah takulan. Semua yang saya uraikan tadi adalah takulan.
Okey, perenggan seterusnya kita jelaskan pula apakah perubahan pentadbiran yang berlaku di satu lagi negeri Melayu tidak bersekutu, iaitu Kelantan. Kita melihat apakah perubahan pentadbiran yang berlaku di Kelantan selepas 1909, terutamanya selepas negeri-negeri ini di Kelantan ini diserahkan oleh Syam kepada British. Okey, yang pertama, melalui perjanjian Inggeris-Syam 1909, kuasa ke atas Kelantan dipindahkan oleh Syam kepada British dengan James Scott Mason dilantik sebagai penasihat British. Itu yang pertama. Kedua, Sultan Muhammad keempat mesti mematuhi penasihat British kecuali perkara yang berkaitan dengan agama dan adat istiadat Melayu. Okay, ini bermulalah pentadbiran British di Kelantan. Misalnya pada tahun 1915, sistem tanah baru diperkenalkan, di mana peraturan mendaftar tanah padi dikuat kuasa di Pasir Putih. Ini adalah perubahan pentadbiran yang dibuat oleh penasihat British. Selain daripada itu, penduduk yang menyewa tanah kerajaan juga dikenakan kadar sewa yang tetap, bukan lagi berdasarkan hasil yang dikeluarkan oleh mereka sebelum ini. Ini kalau kurang hasil tahunan itu tidak banyak, mereka tak kena cukai. Tetapi apabila British mengambil alih pentadbiran ataupun campur tangan di Kelantan melalui seorang penasihat British, maka British telah ubah peraturan itu. Okey, ini yang dikatakan perubahan dalam pentadbiran. Okey, kita dah beri dua contoh yang baik. Okey, selain daripada itu, pelbagai cukai telah dikenakan kepada penduduk tempatan. Contohnya, cukai sirih 5 sen sejunjung, lembu dan kerbau 20 sen seekor, pokok kayu seperti temberu, mendang, kapur yang ditebang kena bayar RM1 atau 1 pound. Sebatang dan tanah juga dikenakan cukai sebanyak 60 sen seekar. Okey, nampak? Itu adalah perubahan pentadbiran yang berlaku di Kelantan akibat daripada perluasan kuasa British di Kelantan. Ini setelah negeri-negeri ini diserahkan oleh Syam kepada British. Okey, jawatan-jawatan kerajaan diganti dengan pegawai-pegawai berbangsa Inggeris yang sebelum ini dimonopoli oleh pembesar-pembesar Melayu. Dan juga British membawa masuk pegawai takbir dari negeri Melayu Bersekutu dan juga dari negeri Selat, seperti Cik Latif dari Singapura sebagai pegawai daerah Pasir Putih. Okey, ini akan menjadi isu selepas ini nanti. Ini semasa pelaksanaan Undang-Undang Barat di Kelantan, akhirnya dia membawa kepada penentangan penduduk tempatan disebabkan pengenalan ke undang-undang yang sebelum yang baru berbanding dengan apa yang ada sebelum ini. Okey, itu yang pertama. Kita menjawab esei dalam masa 30 minit. Pengenalan mungkin 2 atau 3 minit. Dan isi lebih kurang 25 minit. Kita telah memberikan 2 isi. Okey, berkaitan dengan perubahan pentadbiran yang berlaku di Terengganu dan juga di Kelantan. Okey, jika kita memiliki masa lagi dalam masa 25 minit ni, kita boleh menjelaskan tentang fakta yang ketiga, iaitu kes di Kedah dan Perlis. Okey, apakah yang berlaku di Kedah dan Perlis selepas kedua-dua negeri ini diserahkan oleh Syam kepada British selepas 1909, iaitu selepas perjanjian Bangkok ditandatangani oleh kedua-dua pihak. Pada awal, Sultan Kedah enggan menerima penasihat British. Okey, akhirnya terpaksa menerima seorang penasihat British, iaitu George Maxwell. Di Perlis pula, Perlis hanya menerima penasihat British pada tahun 1930 apabila secara rasminya Raja Said Alwi bersetuju dan menandatangani perjanjian dengan pihak British dan menerima seorang penasihat British, iaitu Meadow Frost pada tahun 1930. Di kedua-dua negeri ini, kalau kita lihat, penasihat British terlibat secara langsung dan turut melibatkan pembesar Melayu dalam pentadbiran negeri. Di mana pada waktu ini, Majlis Mesyuarat Negeri menjalankan pentadbiran dengan dipengerusikan oleh Raja.
Dan kalau kita lihat kedua-dua ini juga, kaki tangan pentadbiran awam terdiri daripada orang Melayu yang berkebolehan. Okey, pada waktu itu hanya terdapat 3 orang pegawai Eropah pada Eropah saja, itu pada tahun 1931 di Perlis dan beberapa orang di Kedah. Dan pada waktu ini jika terlihat peranan orang tempatan dan juga pembahasa Melayu itu ada mendapat tempat dalam pentadbiran negeri-negeri Melayu, negeri Kedah ataupun Perlis bersama dengan penasihat British. Okey, misalnya setiausaha kerajaan negeri mempunyai kuasa yang besar dalam menguruskan pentadbiran negeri. Jadi ini adalah antara perubahan yang berlaku akibat daripada pentadbiran British di negeri-negeri Melayu Utara setelah mereka mengambil alihnya daripada pentadbiran ataupun di bawah naungan Siam. Dalam kesimpulan, yang pertama, daripada soalan ini kita boleh buat satu kesimpulan ataupun kita kata tuntasnya. Okey. Pertama, perubahan pentadbiran banyak berlaku di Terengganu dan Kelantan. Okey, dari segi organisasi pentadbiran, pelaksanaan undang-undang barat dan bagaimana kedudukan sultan dan pembesar Melayu terjejas pada waktu itu. Okey. Yang kedua, kita boleh jelaskan apa yang berlaku selepas itu, khususnya di Kelantan dan Terengganu. Penentangan yang berlakunya penentangan di Kelantan dan Terengganu yang diketuai oleh Haji Mat Hassan ataupun Tok Janggut dan Haji Abdul Rahman Limbung di Terengganu. Okey. Semua ni berlaku akibat daripada pengenalan sistem pentadbiran barat yang diperkenalkan oleh penasihat British pada waktu itu. Okey, jadi perubahan yang berlaku dalam pentadbiran di negeri-negeri Melayu tidak bersekutu ini telah memberi kesan yang besar kepada pemimpin tempatan. Dan dia telah mengubah bentuk pentadbiran sebelum ini. Jadi selepas 1909, apabila Siam menyerahkan negeri-negeri Melayu Utara kepada British, maka berlaku banyak perubahan dari segi pentadbiran, khususnya di Terengganu dan Kelantan. Okey, itu sahaja pelajar. Jadi cuba fahamkan apa yang saya sampaikan hari ini dan cuba hasilkan jawab esei ini dalam masa 30 minit berasaskan kepada format esei, iaitu pengenalan, isi dan penutup. Okey, gunakanlah masa selama 30 minit untuk merangka pengenalan, isi dan penutup tadi, dan cuba memberikan satu takulan yang baik berdasarkan isi yang berkembang. Okey, isi yang berkembang dari pengetahuan tadi, dan kita menghuraikan fakta sedalam yang mungkin supaya kita memperoleh markah takulan yang baik. Dan akhirnya kita akan memberikan satu komunikasi jawapan yang baik di mana berlakunya wacana dari segi laras bahasa, dari segi kesinambungan isi, dari segi penyampaian. Jadi bila pemeriksa membaca jawapan kita dapat memberikan satu esei yang jelas dan menjawab kepada kehendak soalan. Jangan risau kepada masalah dari segi bahasa. Ada pelajar tanya saya, kalau salah ejaan, jadi kalau salah ejaan tu kita bukan menilai dari segi bahasa. Sejarah ni kita hanya melihat proses dan fakta sejarah itu sejauh mana pelajar menguasainya. Bahasa itu bukan jadi masalah besar, tetapi janganlah disampai ketara sangat. Daripada pengenalan sampai penutup itu banyak sangat salah ejaan. Sikit sebanyak dia akan menjejaskan markah komunikasi. Betul juga, jangan risau dari segi tahun. Salah tahun, kalau tak ingat tahun, tak perlu isi, tak perlu tulis, ataupun tak ingat nama, sebut raja saja. Kalau tak ingat Sultan Muhammad Kelantan, tulis Sultan Kelantan, sudah. Itu sudah mencukupi. Jangan menunjukkan yang kita tidak faham. Jadi kita cuba memberi satu proses
kepada perkembangan sesuatu peristiwa. Jadi soalan ini bertanya kita tentang apakah perubahan pentadbiran yang berlaku di negeri-negeri Melayu tidak bersekutu selepas 1909. Jadi kendak soalannya jelas, perubahan pentadbiran di mana? Di Kelantan, Terengganu, Kedah dan Perlis selepas perjanjian Inggeris-Siam ditandatangani pada tahun 1909. Okey, selamat berjumpa, selamat menjawab. Teruskan belajar. Kita jumpa lagi.